Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengurus Majlis Penerajuk Agenda, para hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya hadirin dan hadirat warga dewan yang dihormati sekalian. Pernahkah kawan-kawan mendengar peribahasa yang berbunyi sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga? Jika benar, apakah yang dimaksudkan dengan peribahasa ini? Kalau kawan-kawan nak tahu, ikutilah kisah yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Pak Taib, seorang pengusaha telur ayam, tinggal bersama isteri dan anaknya Munir. Namanya menjadi terkenal di kampung itu kerana sifat rajin dan gigihnya berusaha. Hasil pendapatan dari jualan telur ayamnya agak lumayan. Telur-telur ayam itu dipasarkan di kedai-kedai dan pasar raya yang berhampiran. Pak Taib dibantu oleh anak turunannya Munir. Tiap-tiap pagi, mereka akan bangun awal untuk membersihkan reban, memberi makan ayam dan mengutik telur untuk dijual. Pada suatu pagi, seperti biasa Pak Taib ke rebak ayamnya untuk mengutik telur-telur ayam. Tiba-tiba, dia terkejut apabila melihat tiada sebiji pun telur ayam yang berada di dalam rebannya. Kejadian seperti ini belum pernah berlaku. Mustahil tiada seekor pun ayam yang bertelur pada malam tadi, bisik hati kecilnya. Pak Taib terus memeriksa di sekitar kawasan rebak ayamnya. Namun, dia tidak menjumpai kesan yang menunjukkan telur ayam itu dimakan oleh ular sawah atau biawak. Dia hairan memikirkan kejadian itu. Pada keesokan paginya, kejadian sama berulang lagi. Pak Taib menjadi semakin hairan melihat keadaan bapanya. Munir cuba menenangkannya dan memberitahu kemungkinan ada orang yang telah mencuri telur ayam itu. Pak Taib mengangguk-angguk kepalanya tanda bersetuju. Pada malam ketiga, Pak Taib dan Munir telah mengambil keputusan untuk mengintip di rebak ayam mereka. Si pencuri telur ayam mesti ditangkap segera. Di dalam kegelapan, suasana sangat sunyi. Hanya terdengar sekali-sekala bunyi ayam dan unggas memecah kesunyian malam. Shh. Pak Taib memberi isyarat kepada Munir supaya berhati-hati. Mereka terbongkok-bongkok berjalan perlahan-lahan. Pak Taib mengelak daun-daun pokok yang menghalang penglihatannya. Matanya liar memerhati ke kiri dan kanan. Telinganya dihalangkan ke hadapan, kala-kala mendengar sesuatu. Dia berasa tidak sabar untuk mengetahui siapakah yang telah mencuri telur ayamnya. Namun, setelah sekian lama menunggu, tiada siapa pun yang muncul. Akhirnya, Pak Taib pulang dengan perasaan hampa. Keesokan paginya, seperti biasa Pak Taib bersiap sedia untuk ke rebak ayamnya. Kali ini, dia benar-benar yakin telur ayamnya tidak dicuri. Sangkaan Pak Taib meleset sama sekali. Kejadian yang sama berulang lagi. Wah, bijak sungguh si pencuri ni. Munir mendapat satu akal bagaimana hendak menangkap pencuri itu. Mudah saja, isikan cap merah ke dalam beg plastik, lalu digantung di dalam reban ayam itu. Jika pencuri itu datang, pasti akan terlanggar beg plastik itu dan cap merah di dalamnya akan tertumpah di atas kepala dan badan pencuri itu. Bagus, satu idea yang menarik, kata Pak Taib. Pada malam itu, mereka tidak mengintip pencuri itu lagi. Mereka yakin perangkap kali ini akan mengena. Sangkaan mereka tepat sekali apabila mendapati cap merah yang tertumpah akibat dilanggar seseorang. Tetapi, siapakah pencurinya? Mereka masih lagi buntu. Kawan-kawan, pagi itu Pak Taib teringat untuk menggunting rambutnya. Ia singgah di kedai gunting rambut mutu. Sedang dia duduk sambil memusing-musingkan kerusinya. Tiba-tiba, matanya tertumpu ke satu arah di penjuru dinding. Segumpal rambut yang dipenuhi oleh cap merah. Setelah ditanya, Mutu memberitahu rambut itu kepunyaan seorang penganggur bernama
tinggal di hujung kampung. Lantas, Patai mengambil gumpalan rambut itu. Dia pulang dan mengajak Munir menjumpai ketua kampung, iaitu Pak Dola. Mereka menceritakan segalanya kepada Pak Dola. Pak Dola segera mengajak mereka ke rumah Husin. Setibanya mereka di rumah Husin, pintunya diketuk. Krek! Pintu rumah dibuka. Husin terperanjat menerima kehadiran tetamu yang tidak diundang itu. Setelah ditanya, Husin menafikan sekeras-kerasnya tuduhan yang mengatakan dia yang mencuri telur ayam itu. Pak Dola ingin tahu mengapa Husin membotakkan kepalanya. Ewa, apa kena mengena kepalanya yang botak itu dengan kehilangan telur ayam itu? Husin pula mengetak Pak Dola dan buat-buat tidak faham. Pak Tai sangat geram melihat perilaku Husin. Lantas dia menunjukkan gumpalan rambut yang merah itu. Apalagi kawan-kawan, Husin mula ketakutan. Wajahnya menjadi pucat lesi dan kakinya menggeletar. Akhirnya, dia mengaku mencuri telur ayam itu. Oleh kerana cat merah itu tumpah di atas kepalanya itu sukar ditanggalkan, dia mengambil keputusan untuk membotakkan kepalanya. Apakah yang berlaku seterusnya, kawan-kawan? Rahsia sudah terbongkar. Husin merayu memohon ampun dan maaf, serta berjanji tidak akan mencuri lagi. Kejadian itu telah menginsafkannya. Begitulah, kawan-kawan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Amalkan perbuatan yang baik dan hindari daripada melakukan kejahatan. Ingatlah, setiap kejahatan yang dilakukan lambat laun akan diketahui oleh orang juga.